Udah.
Assalamualaikum semua. Boleh dengar suara saya tak? Salam dengar. Boleh dengar Ya, jelas. Alright. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, dengar jelas ya. Okay. So 10.30 kita mulalah ya. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mula majlis kita pada pagi ini, kita mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan jutaan terima kasihlah kepada tuan-tuan dan puan-puan sebab sudi untuk join kita punya talk show pagi ini dengan tajuk kepentingan imunisasi COVID kepada masyarakat kita lah ya. So sebelum kita mulakan majlis pada pagi ini, saya ingin memperkenalkan sedikit latar belakang tentang penceramah kita pada pagi inilah. Nama diberi Dr. Abdul Hafiz Alias, Jawatan Pegawai Perubatan Grade UD 52, iaitu sebagai penyelaras unit promosi kesihatan daerah Hulu Gajah. Asal Shah Alam Selangor, graduate from Universitas Sumatera Utara USU, Medan, Indonesia. Tempoh servis dalam katanya adalah selama 10 tahun ya doktor. Okey, alright. Melengahkan masa lagi, kita mulakan kita punya talk show pada pagi ini. Saya serahkan kepada doktor lah. Silakan doktor. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Ms. Selina, kita punya pengurusi, moderator lah pada talk show pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang ada bersama kita dalam Webex ni untuk sesi talk show at library perpustakaan Laman Hikmah Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTM. Pertama sekali saya nak ucapkan banyak terima kasih lah kepada pihak Perpustakaan Laman Hikmah kerana menjemput saya untuk sesi talk pada pagi ni lah. Okay. So saya mohon untuk share screen dia. Boleh dengar tak? Boleh. Boleh sekejap ni. Okay. So untuk hari ni para hadirin tuan-tuan puan semua sihat Ada yang tak sihat ke? Ada yang tengah kuarantin ke? Semua okey So tajuk yang saya diberikan oleh pihak Perpustakaan Laman Hikmah ni minta saya sampaikan tajuk tu kepentingan imunisasi COVID-19 kepada masyarakat. Okay. So okay.
Slide ni boleh nampak tak? Nampak, okey. So, apa yang dah jadi sebenarnya kepada kita? Bukan kepada kita lah. Seluruh dunia lah. Yang apa yang kita hadapi ni bukan kita saja tapi seluruh dunia hadapi benda yang sama, iaitu virus ni lah. Semua tahu kan, ni adalah gambaran virus COVID-19. Dia memang kecil, dia sekecil 0.06 hingga 0.14 mikrometer, which is mata kasar kita tak nampak. Sebab saya tahu kalau mata kasar kita nampak, pasti tuan-tuan perempuan semua tak nak keluar rumah. Mesti semua nak dalam rumah je. Betul tak? Okay. So, kita boleh nampak daripada mikroskop lah. So, kita boleh nampak ini dia virus yang sekecil ni yang boleh memberi kesan impact yang sangat besar kepada kita, Malaysia dan juga seluruh dunia lah. Okay. So, nama dia adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2 ataupun kita panggil COVID-19. Mula dikenal pasti dekat Wuhan, China lah, which is pada penghujung Disember 2019. But then since then, kita boleh tengok daripada China tu dia dah spread terus the whole world. Okay. Sehingga kita yang terkini kes adalah 480 juta kes lah dan kematian mencecah sehingga 6 juta rakyat seluruh dunia. Even dekat Malaysia sendiri pun kita boleh tengok dekat kita punya kes harian kita, kita dah sampai 4 juta dah kes dekat Malaysia ni sejak 2 tahun yang lalu lah, dan kematian menyebabkan 34,000 nyawa lebih lah. Okay. So virus yang kecil ni memang beri impact yang sangat besar pada kita. Okay. Memang kita punya aktiviti harian terganggu, ekonomi, sosial semua impact lah sepanjang 2 tahun ni, dan Alhamdulillah kita dah going to endemic lah. Okay. So despite going to endemic ni, kita kena betul-betul bersedia lah, okay, menyiapkan diri kita tu dengan perlindungan yang sewajarnya. So kenapa orang cakap virus ni senang tersebar? Sebab pada asalnya saintis menyatakan bahawa virus ini disebar melalui titisan air ataupun permukaan yang telah tercemar. So daripada titisan air ni kita boleh tengok dalam gambar ni, jarak titisan air adalah droplet spread ni boleh sampai ke 2 meter. So that's why lah kita punya SOP ada penjarakan fizikal. Tujuannya kita nak elakkan orang cakap berjangkit lah kalau kita ada berdekat dengan orang yang ada COVID-19. Okay. Kemudian ada para saintis juga menyatakan virus ni boleh menyebar melalui udara juga sendiri, tapi bukan semudah udara yang terbuka lah. Ini more spesifik kepada ruang yang tertutup, kawasan ruang tertutup macam bilik mesyuarat yang pengudaraannya yang tak bagus tu. Maksudnya kalau kita pakai mask, jaga SOP dalam bilik mesyuarat tu juga, yet ada yang positif dalam tu, so risiko untuk kena jangkitan tu adalah tinggi juga. Okay. So apa akan terjadi bila kita dah dijangkiti oleh virus COVID ni? So kita tahu lepas jangkitan pada hari awal tu, kita akan panik. Selalunya kita akan panik lah. Kita tahu je kawan kita orang cakap sorry, kita tahu je kita ada kawan yang ada close contact tu, kita terus panik, kita terus pergi buat test RTK saliva. Okay. Tapi sebenarnya jika kita baru berjangkit dengan orang tu, dia ada tempoh pengeraman. So pada tempoh pengeraman ni biasanya RTK tu kita tak boleh detect. Okay. So kita perlukan setidaknya mungkin kita perlu buat PCR lah. Tapi biasanya kita boleh rely kepada RTK lah sekarang, sebab sekarang kita dah fokus pada RTK saja, which is jika ada bersimptom selepas 2-3 hari yang kita ada close contact tu, kita repeat lagi sekali, possible waktu tu kita punya RTK akan positif. Kenapa? Waktu itulah kalau betul kita dijangkiti virus yang kita dapat daripada kawan kita tadi tu, virus tu dia dah start banyak dalam badan kita. Sebab bila virus ni dia masuk dalam badan kita, dia akan jadi lagi banyak. Kenapa dia jadi lagi banyak? Sebab dia nak survive. Selalunya bila dia dah masuk badan kita tu, kalau dia tak perbanyakkan dia punya spesies, dia akan mati. Tapi bila dia nak adaptasi dalam badan kita, so dia akan perbanyakkan, dia akan orang cakap replicate lah, multiply. Itu yang menyebabkan kita punya kandungan virus dalam badan kita tu tinggi. Waktu inilah yang memang kita adalah sangat infectious. Infectious tu boleh menjangkiti orang lain. So that's why bila kita positif je, kita diarahkan untuk kuarantin. Okay. Kenapa kuarantin ni lah? Sebab kita berada di tahap yang sangat boleh menjangkiti orang lain. So bila kita kuarantin, kita diasingkan, by the time virus tu dah berkurang dalam badan kita, kita pun dah tak menjangkitkan orang lain.
Okay, dan so wabak COVID-19 ni kita secara automatik kita boleh putuskan lah. Okay. So apabila kita dah kena COVID tu, inilah biasanya tanda-tanda yang kita akan dapat lah. Demam, batuk, sesama, sakit tekak, lesu, kejang-kejang otot, cerit-berit. Okay. So basically kena ada dua lah. Satu, kita kena ada gejala. Dan kedua, kita ada dia punya epidemiologi lah. Kita ada pernah pergi kawasan red zone ke, kawasan yang ada kluster ke, ataupun kita memang ada close contact. Tapi ada certain case tu kita boleh dapat secara sporadik lah. Maksudnya kita pun tak sure daripada mana, tapi bila kita ada simptom ni kita akan tense untuk buat test lah. Kat situ kita akan detect positif ke tak positif. Okay, so virus ni kita tahu nama dia COVID saja. Tapi COVID tu sendiri dia ada pelbagai varian. Okay. Kenapa ada varian? So varian ni lah hasil daripada orang cakap apa? Adaptasi virus tersebut dalam badan kita. So bila virus tu dia nak masuk dalam badan kita, dia akan cuba untuk jadi lebih baik. Maksudnya lebih, bila dia dah masuk sekali dalam badan kita, so badan kita dah detect dia sebagai COVID-19. So badan kita punya sistem imun akan lawan, akan fight. So dia akan halang virus tu untuk masuk dalam badan kita. Tapi virus ni dia pandai lah sebab dia nak survive kan, dia nak hidup. So bila dia masuk dalam badan kita tu, dia akan replikasi, bermultiply, orang cakap beranak lah dalam badan kita tu. Pada proses dia nak adaptasi badan kita tu lah, dia akan cuba belajar benda baru, dan benda baru tu lah menyebabkan terhasilnya mutasi lah, orang cakap variant ataupun mutasi. Okay. So seperti contoh awalnya kita ada alpha, lepas tu kita ada beta, delta dan gamma. Yang ni, yang empat ni adalah yang membimbangkan lah, termasuk yang terbaru Omicron lah. Kita panggil varian yang membimbangkan kerana dia boleh menyebabkan jangkitan yang lebih banyak dan jangkitan yang lebih teruk. So berbanding yang varian yang perlu mendapat perhatian, VOI ni, theta, eta, kappa, zeta, epsilon ni semua, lambda ni, dia punya spreading, penyebaran dan keparahan dia tu tak seteruk yang VOC lah. Okay. So ini yang terbaru lah, ini yang telah orang cakap apa, sebelum ni kita nampak kita punya kawalan COVID tu nampak lebih bagus sebab kita dah ada kuarantin, dah ada PKP, kita pun dah start vaksin. Benda tu kita dah nampak dah cantik. Even negara-negara luar pun diorang dah tak payah pakai mask. Diorang dah tak ada penjarakan. Macam kita tengok bola kat TV kan, diorang boleh masuk stadium beramai, tak ada isu pun, tak ada pakai mask pun. Sebab diorang dah sampai satu tahap boleh mengawal jangkitan COVID-19. Tetapi datang pula varian Omicron ni lain. Dia ni lebih, orang cakap, dia bukan lebih ganas, tapi dia lebih ganas, tapi dia ganas terhadap menjangkiti orang lain. Sebab dia lebih mudah menjangkiti orang lain. Maksudnya siapa yang dah pernah kena pun boleh kena jangkitan balik. So that's why kita boleh tengok graf kat negara kita sendiri dan seluruh dunia pun, kes yang mana yang dah turun tu semua melonjak balik naik ke atas. Okay. So ini adalah salah satu, sebenarnya varian ni punca dia sebab kita lambat kontrol penyebaran virus COVID-19 tu. Kita bagi virus, orang cakap, masa untuk belajar lagi macam mana nak mutasi, macam nak adapt lagi kepada manusia, even kita dah start program vaksin lah. Okay. So basically untuk kes COVID ni kita tak ada rawatan yang khusus lah. So bila kita dah ada tanda-tanda tu, kita akan rawat daripada segi tanda tu lah, macam kita makan ubat demam, ubat batuk, ubat sesama, ubat sakit tekak. Okay. Then yang penting tu kita kena kuarantin lah. Kuarantin tu memang kita panggil salah satu rawatan yang utama lah sebab kita tak nak menjangkiti orang lain. Okay. So apa yang penting untuk rawatan COVID-19 ni, fokus kita adalah pencegahan. Okay. So pencegahan tu termasuklah SOP lah. Elakkan 3C, 3S, mencuci kawasan sesak, sempit dan sembang dekat. Kemudian kita amalkan 3W, iaitu wash, wear and worn, iaitu kerap cuci tangan, pakai pelitup muka, dan juga kita, orang cakap apa, amaran tu warn tu, jangan salaman, amalkan etika batuk bersih yang betul, sentiasa lakukan disinfeksi kalau kita ada kawasan yang, orang cakap apa, yang kita risau ada kuman, dan sekiranya kita ada tanda, kita terus dapatkan rawatan dengan segera lah. Okay. Kemudian pastikan kita punya pengudaraan di rumah, di tempat kerja atau di mana saja kita berada tu bagus. Maksudnya tak, orang cakap, tak sesak lah. Sebab kita nak, macam saya cakap tadi, melalui penggunaan yang baik kita boleh mengurangkan risiko untuk jangkitan COVID-19. Dan ini yang paling terbarulah cara kita untuk mencegah COVID-19 ini dengan mendapatkan vaksin COVID-19.
COVID-19. So inilah kita punya orang cakap apa main item untuk today lah. Okay. Okay. So setakat ni semua okay eh? Ada apa-apa nak tanya ke? Semua kelas eh. So tadi tu saya nak cerita apa tu sebenarnya virus COVID-19 tu lah. Tapi basically semua orang dah tahu. Okay, kita pun dah 2 tahun dah hidup dengan COVID-19 ni. So kita pun dah orang cakap dah boleh hadam lah apa yang dia dah buat kat kita ni. Okay, dan kita dah cuba untuk improve kita punya living life. So that's why kita mengamalkan gaya norma baru pasca pandemik ni lah. Okay. So macam saya cakap tadi, kita punya topik perbincangan hari ni pun mau kepada kepentingan imunisasi. So imunisasi atau kita panggil vaksin lah. Okay. So apa itu vaksin? So kita nak tahu dulu vaksin tu sendiri apa. So vaksin tu adalah satu produk yang dihasilkan dari sebahagian atau keseluruh struktur virus atau bakteria yang telah dimati atau dilemahkan ataupun daripada protein subunit dari virus atau dari jujukan genetik yang akan menghasilkan protein tertentu. Ini untuk macam dia punya Pfizer lah yang kita ambil mRNA dia tu. Okay. Kemudian vaksin ni, dia fungsi dia kenapa kita nak perlukan vaksin ni sebab kita punya badan ni kita dah ada sistem imun. Kita dah ada sistem perlindungan. So kita perlukan vaksin ni untuk trigger, untuk rangsang sistem imun kita tu dan bagi dia maklumat lah so that kita sebelum ni tak kenal vaksin ni. Tak kenal COVID ni. Siapa tahu COVID ni tiba-tiba je kan. So daripada kita dapat jangkitan direct COVID tersebut, so kita dapatkan maklumat mengenai vaksin tu melalui maklumat melalui COVID tu melalui vaksin. Okey. So bila vaksin ni dia akan rangsang sistem imun tubuh kita, dia nak bina immunity terhadap jangkitan penyakit khusus lah which is yang kita nak prevent sekarang COVID-19 lah. So dia akan cipta memori dasar sebagai tentera pertahanan dalam tubuh kita yang bersiap sedia untuk hadapi serangan virus sebenarnya yang lebih kuat. So bila kita vaksin nanti, vaksin tu akan bagi information tu yang akan bagi kita punya sistem imun tu rangsang pertahanan badan so that bila kita jumpa dekat luar nanti ada virus tu nak attack kita, badan kita dah ready. Instead of kita pasrah menerima virus tu, baik kita dah ready untuk fight the virus. Okay. So peluang untuk kita dapat jangkitan yang lebih teruk akan jadi lebih rendah lah. Okay. So kita tahu sebenarnya kalau ikutkan vaksin ni tak bukan benda yang baru lah. Sebab kita daripada kecil lagi, lahir-lahir je dah kita mencucuk dah. Seawal usia 0 bulan je, day 1 tu lagi tu, kita beranak je tu, dekat Dewan Bersalin tu mesti dah jab kita dengan vaksin. Okay? Sebab ini adalah orang cakap apa memang keperluan untuk badan kita tu mengenal sesuatu penyakit macam BCG, hepatitis, okay? Berguk, campak. Okay? So sepanjang kita dari kecil sampai ke umur 15 tahun tu kita dah dapat vaksin, pelbagai jenis vaksin yang menyediakan badan kita tu untuk menghadapi kehidupan yang mendatang ni lah. Okay? So yang bezanya COVID ni benda baru. So that's why kita perlukan vaksin untuk kita kenal COVID ni apa benda dia COVID tu. Okay. So apa kepentingan vaksin ni? So basically kepentingan vaksin ni kita akan pandang towards satu, perlindungan awal lah. Maksudnya kita nak membentuk antibody badan kita. Kedua, kita nak kawal penyakit. So bila kita dah ada antibody, virus tu dah tak boleh nak attack kat kita, kurang risiko dia menjangkiti kita atau kita menjangkiti orang lain. Masa tu kita punya orang cakap penyebaran virus tu boleh diputuskan. Kemudian kita nak lindung juga golongan yang berisiko tinggi. Ada certain golongan yang mana diorang tu memang tak fit untuk dapat vaksin. So diorang ni lah yang kita kena protect. So sekiranya persekitaran dia tu divaksin, so dia yang tak divaksin ni kita boleh protect lah. Tak adalah jangkitan tu sampai dekat dia. Okay. Dan kemudian kita nak cegah juga komplikasi jangkitan yang lebih teruk lah. So ini tujuan kita nak cegah tuan-tuan perempuan ni sekiranya kita dijangkiti COVID tu, efek daripada jangkitan COVID tu, kita boleh kurangkan risiko macam keparahan jangkitan COVID-19. Okay. So dari segi perlindungan awal, saya ada share sikit video lah. Kita tengok Okay. So ini adalah orang cakap virus COVID-19 lah. Ini macam mana kita punya vaksin tu nak masuk dalam badan. Okay. So saintis dia buat kajian, dia ambil daripada mRNA lah. Vaksin mRNA ni mengandungi blueprint spike protein virus COVID-19. So kita ambil info ni yang kita masuk jadikan vaksin ni dan kita akan cucuk dekat kita punya bahagian otot lah, biasanya dekat bahagian bahu. Okay. Ini
dia kemudian akan pergi ke sel otot. Dia tak masuk kepada sel nukleus. So which is orang cakap apa, kenapa orang takut bila kita cocok mRNA ni contoh ni, dia akan ubah DNA. Tak. Sebab dia punya target sel dia bukan kita punya sel induk kita, sel nukleus tu. Dia adalah sel otot, sel pertahanan kita. So that's why unlikely kita akan berubah DNA. Maksud kita cocok tu terus jadi orang lain. Tak. Kita cocok ni just tujuannya apabila disuntik ke dalam otot ni, dia akan hasilkan spike protein. Spike protein ni adalah orang cakap information yang sorry. Okay. So spike protein tu dia yang ada dekat virus ni lah. Kan kat ujung-ujung ni kan ada dia punya spike protein ni. So kita nak badan kita tahu spike protein COVID tu macam mana. Maksudnya maklumat mengenai COVID tu macam mana, bentuk dia macam mana. So that baru badan kita bersedia untuk melawan virus COVID-19 tersebut. Okay. Macam saya cakap tadi, kita inject information tu melalui orang cakap RNA itulah kepada sel otot, dan sel otot akan menghasilkan spike protein. Spike protein ni kemudiannya dia akan diproses dekat kita punya sel imun dan kita terjemahkan dia sebagai benda asing lah atau musuh. So that kita sampaikan maklumat tu kepada T helper. T helper ni kita punya dalam sel badan kita juga. Sel helper ni akan jadi kita punya orang cakap apa, transport lah. Information ni sampai dekat dia dan dia akan sampaikan information tu kat kita punya sel killer cell, sel pembunuh dan juga sel membentuk antibody. So daripada maklumat yang kita dapat ni lah, mereka berdua ni lah yang akan membentuk kita punya immune system kita, perlindungan. Okay? So dia orang akan lebih membanyak lah jadi sel memberi ni supaya badan kita ingat bentuk spike protein ni, oh ni COVID ni, ni COVID. Kalau dia datang ni kita kena halang, jangan bagi masuk. Macam tu. Ini macam proses kerja dia orang lah. So contoh ni, bila virus tu datang, antibody kita dah nampak, oh ni COVID ni. Dia terus attack dan elakkan virus ni daripada masuk dalam kita punya sel. Even kalau ada yang dah termasuk sikit pun, macam ni infected lung cell, dia dah termasuk sikit pun, killer memory cell pula akan kill the virus tu lah. Dan menyebabkan badan kita tu lebih safe lah. Okay. So dengan vaksin yang sini sebenarnya, actually 90% jangkitan tidak akan menjadi penyakit. Dan even though kalau you terkena juga, jadi penyakit, tahapnya dah lebih ringan berbanding kita yang tak divaksin. Okay. So video ni dia nak tunjuk macam mana tu lah. Macam mana how bila vaksin tu masuk dalam badan dan badan kita bagi respon imun tu dan buat perlindungan untuk serangan virus yang akan datang. Okay. So kepentingan berikutnya adalah kawalan penyakit. Seperti saya kata tadi lah, bila badan kita dah ada pertahanan, dah ada defense, kita dah get ready nak lawan virus tu, virus pun tak boleh nak masuk, kita pun kurang boleh menyebar kepada orang lain. So kita boleh nampak lah dekat graf ni, pada asalnya memang kes kita, negara kita tu okey. Kemudian bila ada lonjakan, kita ada PKP semua. Pada masa yang sama kita bagi vaksin. Pada waktu ni vaksin masih awal lagi lah. That's why waktu tu kes makin meningkat lah sebab masa ni ada varian Delta. Okay. But then after kita dah capai 90% dewasa lengkap vaksin, masa tu kita boleh nampak lah impact vaksinasi tu, kes ada improvement lah. Walaupun PKP bersyarat sekalipun, kes kita pun boleh kontrol sebab vaksin ni membantu juga. Okay. Yang ni saya cakap ni sebab ni Omicron lah. Alright. So selain itu, vaksin ni penting sebab kita nak lindungi golongan berisiko tinggi. Ni golongan ni. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, penyakit kronik, pesakit imuniti rendah. Okay. Mereka ni adalah golongan yang cakap, sekarang ni kita dah boleh bagi dah. Macam warga emas pun kita ada boleh vaksin, boleh sampai booster. Kanak-kanak pun kita dah start PIC Kids. Ibu mengandung pun kita dah start, kita dah bagi sebab kita tahu vaksin tu dah selamat. Pada awalnya mungkin kita kajian belum cukup selamat untuk mereka ni, tapi sekarang mereka dah selamat untuk terima. But then still ada lagi beberapa kelompok golongan yang tak boleh vaksin. So mereka ni lah yang kita akan protect. Okay. So mencegah komplikasi yang lebih teruk, ni maksudnya adalah sekiranya kita vaksin, kita boleh prevent masalah komplikasi ni. Yang seperti contoh, ini saya tunjuk bandingan lah trend untuk ibu hamil dengan kanak-kanak. Sebab masa ni pada asalnya untuk ibu hamil tu keselamatan untuk dapat vaksin tu belum ada kelulusan. So that's why kes dia orang pun menaik. Tapi the moment kita dah boleh bagi vaksin pada ibu hamil,
lebih terkawal lah, sebab komplikasi untuk ibu hamil yang kena vaksin ni kita tahu boleh membawa maut. Okey. Kita ingat dulu banyak juga ibu hamil yang orang cakap meninggal dunia lah sebab kena COVID. Seperti yang kita tahu arwah orang cakap apa? Siti Sarah, artis kan. So that's why I cakap mereka ni berisiko tinggi sekiranya mereka kena COVID. So kita nak cegah benda tu. Alright. Yang ni pula untuk kanak-kanak juga pun sama. Sebelum ni kita tak boleh nak bagi vaksin untuk kanak-kanak bawah 12 tahun. Tapi dengan kajian yang berterusan dan mereka dah luluskan selamat untuk digunakan kepada kanak-kanak. So kita nak prevent ni lah sebab recently dalam masa sebulan dua ni daripada Januari awal tahun hari tu sehingga Mac kita boleh nampak perbandingan kat sini ada peningkatan yang mendadak. Especially kategori 3, 4, 5 lah. Itu kategori yang serius lah, serangan yang serius. Khususnya pada mereka yang tak divaksin, yang budak-budak ni yang belum divaksin. Okay. So kemudian kita nak elak long COVID. So siapa yang pernah kena COVID tu mungkin diorang dah orang cakap faham perasaan kena COVID tu. Sebab saya sendiri pun pernah kena hari tu. So tapi luckily stage ringan lah sebab kita dah complete vaksin kan. So macam long COVID ni pula, dia biasanya adalah bekas pesakit COVID-19 yang ada gejala berterusan bagi tempoh 12 minggu atau lebih selepas sembuh. Ni dah habis ni, dah negatif dah sembuh dah, tapi still ada gejala juga. Okay? So menurut kajian klinikal yang dijalankan oleh KKM, melibatkan 1000 pesakit 4 dan 5, 66% daripada mereka tu memang ada sindrom post-COVID. So biasanya mereka akan komplain lesu, susah bernafas apabila, sukar bernafas bila melakukan aktiviti, maksudnya tak boleh nak buat aktiviti yang lebih. So dia orang cepat mengah, sukar tidur malam, kemudian ada batuk dan gelisah lah, anxiety. Ni adalah tanda-tanda lain juga. So maksudnya kat sini kalau orang tu tak vaksin, risiko dia untuk dapat kategori 4 dan 5 tu adalah tinggi dan peluang dia untuk dapat long COVID juga adalah tinggi. So that's why pentingnya kita nak vaksin tu supaya bila kita dah vaksin, jika kita dijangkiti pun kita kena stage yang mild lah, 1 atau 2 macam tu. Okay. Tapi tak ada masalah. Masalah ni long COVID ni pun kita dah aware. So sekiranya tuan-tuan perempuan yang ada masalah orang cakap post COVID syndrome ni boleh dapat rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan lah. Okay. So yang ni pula untuk kanak-kanak. So macam kanak-kanak kan sebelum ni kita tak boleh vaksin. Kita hanya boleh lindung mereka. So kita yang divaksin tapi kita akan protect anak-anak kita daripada jangkitan. But then kita dah tahu sekolah dah start buka. Diorang pun nak main dekat taman mainan, dekat luar. Diorang pun dah tak boleh tahan dah duduk dalam rumah lama sangat berkurung dalam masa tempoh setahun 2 ni. PKP banyak juga kan. So diorang nakkan kebebasan tu. So bila ada kebebasan tu kita ada risiko lah sekiranya kita tak protect diorang tu sendiri. So mungkin kita rasa biarlah diorang kena secara semul jadi. Sebab budak kan kita rasa macam diorang masih kuat lagi, imun masih banyak. Tapi kalau ikutkan bila diorang tu kena COVID, diorang tu ada risiko yang lebih tinggi untuk orang cakap apa, mendapat komplikasi. Ini kita panggil ni lah MISC lah, multi system syndrome COVID-19 lah, multi system infection syndrome COVID-19. Okay? Dia merupakan komplikasi serius akibat jangkitan COVID-19 di kalangan kanak-kanak lah. So dia jarang tetapi boleh membawa bahaya dan maut. Sebab kita ada buat kajian baru-baru ni oleh Malaysia Study Group, daripada 174 kes yang dikenal pastikan Malaysia ni, 57% daripada kes tu adalah kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Which is masa tu golongan yang kita tak boleh nak vaksin lagi lah. Belum safe untuk divaksin. Okay? Dan daripada kes 174 tu, ada 7 yang meninggal lah. Dan majoriti tu kita rawat dekat ICU kanak-kanak lah. Okay? So that's why kita sekarang ni tengah nak tekankan untuk pemberian vaksin kepada kanak-kanak pula. Sebab kita nak elakkan perkara seperti inilah. Seperti orang cakap MISC ni. Alright? Okay, so yang seperti kita tahu, vaksin yang diluluskan di negara kita ni adalah seperti berikutlah. Seperti Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSinoBio, Johnson & Johnson. Okay, so pelbagai, ada daripada Amerika Syarikat, United Kingdom, China, Netherlands. Okay, so sebab kita bukan negara pengeluar, kita adalah negara yang membeli vaksin, yang mendapatkan stok vaksin ni. Okay, so yang kita ambil tu semestinya yang paling baik lah. Seperti kita tengok keberkesanan kat sini, macam Pfizer tu 95%, AstraZeneca 90%, Sinovac up to 91%. Okay, so kita pakai yang mana yang
memberi keberkesanan yang tinggi. So ramai orang cakap, boleh percaya ke vaksin COVID-19 ni? Kenapa cepat sangat? Sebab kita tahu sebelum ni, kalau ada sesuatu penyakit tu, kita nak buat vaksin dia mesti lama. Mesti makan masa sampai 3-4 tahun. But then, special case lah kita cakap untuk vaksin COVID-19 ni. Kenapa? Sebab kenapa dia boleh buat masa yang singkat? Sebab dia menerusi maklumat rujukan genetik COVID-19 yang pada masa yang pantas dan telah dikongsi di seluruh dunia. Maksudnya sebenarnya kajian untuk vaksin macam contoh mRNA Pfizer tu, sebenarnya kita dah, bukan Pfizer lah, tapi mRNA lah, rujukan genetik ni, kajian ni telah dibuat lebih 10 tahun yang lalu. Mereka dah, orang cakap apa, dah ada teknologi dah kat situ. So saintis daripada China yang detect dulu virus COVID-19 tu, diorang just cuba keluarkan, orang cakap apa, data daripada virus COVID-19 tu and then share maklumat tu kepada semua negara yang boleh mengeluarkan vaksin dan ada teknologi ni lah. So sebab tu kita boleh dapat hasilkan vaksin tu dengan cepat. Pada masa yang sama juga kita ada sukarelawan yang banyak. Sebab virus ni kan dia menyebar sangat cepat. So semua orang pun nak yang terbaik dan diorang pun offer diri untuk jadi sukarelawan kajian klinikal. So dekat situlah menyebabkan vaksin-vaksin ni berjaya dibuat kajian dengan cepat dan diluluskan untuk dipakai di seluruh dunia lah. Okay. So dekat kita Malaysia sendiri pun kita sebenarnya tak simply ambil. Kenapa kita tak ambil ni? Kenapa kita ambil Pfizer? Kita tak ambil Moderna ke? Tak ambil vaksin-vaksin lain? Kenapa kita tak ambil? Sebab kita ada agensi regulatory farmasi kebangsaan, NPRA. So NPRA ni memang actually info yang saya dapat baru-baru ni, memang dia cakap bahawa NPRA ni memang the only agency yang betul-betul strict dalam pemilihan jenis vaksin yang diguna pakai. So memang NPRA ni pun dah counter balik. Dia nak make sure betul-betul vaksin yang dia bawa masuk ke dalam Malaysia ni selamat. Okay. So that's why bagi saya kita boleh mengurangkan keraguan orang ramai lah bahawa keselamatan vaksin tu adalah terjamin. Okay. So siapa yang layak? Dulu kita cakap umur 18 tahun ke atas layak kan? Sekarang bagi saya semua umur yang 5 tahun dan ke atas layak untuk menerima vaksin COVID-19. Sebab kita punya vaksin sekarang dah sesuai untuk digunakan untuk kanak-kanak juga. So kita utamakan kepada yang kanak-kanak, ibu hamil, warga emas, pesakit dengan masalah perubatan serta pesakit jantung, kecemasan darah tinggi, asma kisah dan sebagainya. Okay? Sorry. Kalau nak tanya, kita ada soalan. Doktor habiskan dulu ni ke atau Q&A last sekali? Boleh, kalau nak soalan boleh je. Ada soalan. Kan saya cakap kan, semua orang dengar tak? Nanti saya cakap seorang-seorang pula. So ada soalan dekat ruangan chat, Doktor? Ruangan chat okey. Okey, saya ada 2 soalan. Jadi soalan 1, bagi individu yang telah dijangkiti COVID, peluang untuk dijangkiti COVID semula adalah tinggi atau tidak? Okey, tinggi ke tak kan? Dan soalan kedua, sekiranya ya, berapa lama vaksin individu tersebut akan dijangkiti COVID semula? Okey. So, bagi saya soalan ni, bagi individu yang telah dijangkiti COVID. Okey, saya nak tanya dulu, dia dah dijangkiti COVID tu, nanti kita akan tahu, nak tahu dulu juga kan? Kita nak tahu, dia tu dah vaksin ke belum? Okey, so sebenarnya, kalau dia belum divaksin, peluang dia untuk orang cakap apa dijangkiti tu ada lebih tinggi lah. Okey, tapi sekiranya dia dah divaksin, walaupun dia dah dapat, orang cakap sebelum tu dia kena COVID dulu, dia dah dapat orang cakap sistem imun automatik lah, secara semula jadi. So badan kita pun dah kenal sikit COVID ni macam mana. So kemudian dia top up lagi dengan orang cakap apa vaksin tu, so kita punya orang cakap perlindungan tu, imun sistem kita tu lebih baik. So peluang dia untuk kena balik tu lebih rendah lah. Cumanya berapa lama biasanya akan dijangkiti semula tu depends. Sebab dia tak sama. Kita punya sistem badan tu tak sama. Okey. Yang saya faham, sebenarnya kita dijangkakan dalam masa 2 ke 3 bulan tu kita tak kena. Dah, sebab maksudnya kita, bukan tak kena, maksudnya kita dilindungi lah. Okey. Tapi sebabkan sekarang ni varian dah pelbagai. Okey. Virus tu dah makin bijak. So memang ada certain case yang kita dapat lihat, mungkin sebelum ni dia kena varian lain, but then dalam masa 2 bulan dia dah boleh kena varian lain juga, varian yang lain pula, dan varian tu boleh membuatkan dia positif balik.
kita panggil dia reinfection lah. So bagi saya untuk soalan ni, berapa lama tu dia bergantung juga kita punya status vaksinasi dan juga kita punya sistem imun badan kita lah. Okay. So ni Puan Nur Akmal. Jelas tak jawapan tu? Ya, jelas doktor. Terima kasih. Okay, so saya nak cakap berapa lama tu saya tak dia tak ada orang cakap tak ada penjelasan clear lah dekat situ. Tapi yang kita boleh nyatakan kat sini, vaksin yang kita dapat tu sebenarnya dia daripada kajian yang kita buat tu dia boleh bertahan sampai 6 ke 8 bulan. Okay, so that's why kita perlukan booster. Kenapa kita perlukan booster? Booster tu akan merangsang lagi balik kita punya sistem imun. So the moment bila kita sistem imun kita tu dah ada kurang sikit protection, bila kita top up dengan booster tu, kita punya orang cakap protection tu adalah lebih panjang lah, insyaAllah. Okay, so apa-apa pun lepas dah vaksin tu still kita kena jaga SOP lagi lah. Okay, sebab kita tak tahu variant ni dia kita harap variant ni akan berkurang lah. Sebab sekarang ni kita tengok memang variant makin banyak, tapi variant mutasi vaksin ni dia ada dua. Satu dia akan jadi lebih ganas ataupun dia akan jadi lebih lemah lah. So kita berharap yang dia jadi lebih lemah tu sebenarnya. Okay. Tapi cara nak kita dapatkan mutasi yang lebih lemah tu kita kena ada orang cakap coverage rakyat kita semua untuk divaksin tu kena mantap lah orang cakap. Okay. Kemudian ni Muhammad Fahmi kebarangkalian kita dicuk vaksin lebih dari 3 ada tak? Okay. So itu memang soalan famous lah. Okay. Semua orang tanya saya ada tak booster lagi, dos keempat ke, dos kelima ke. Okay. Okay. So untuk setakat ni yang info yang saya dapat memang kita up to booster dose lah. Okay. Kenapa kita sampai ke booster dose yang maksud dos ketiga tu? Sebab ini berdasarkan kajian yang berterusan oleh saintis daripada seluruh dunia lah. Diorang tengok keberkesanan vaksin tersebut. Okay. Pada awal tu memang kita rasa cukup dah. 2 dos tu enough. Sebab kita tengok tadi kan saya ada tunjuk share jadual imunisasi kebangsaan. Kat situ saya ada share kat situ 13 kali kita kena cocok tu pun. Lepas tu bila kita dah besar kita dah tak cocok. Kenapa? Sebab dia punya vaksin tu boleh protect diri kita longer. Tapi kita punya cerita COVID ni dia tak sama dengan penyakit-penyakit lain. Sebab COVID ni orang cakap degil sikit lah. Okay. Kita dah buat vaksin pun dia still nak jadi dia still lebih bijak dan dia still nak cuba juga masuk dalam badan kita, menjangkiti juga kita. So that's why dia punya variant yang dah jadi pelbagai tu yang menyebabkan keberkesanan vaksin tu ada berkurang. But then walau macam mana sekalipun vaksin-vaksin yang kita dapat sekarang tu semua masih lagi orang cakap valid, masih boleh protect diri kita. Setidak-tidaknya kita bukanlah tak kena terus, tapi kalau kita kena sekalipun kita punya jangkitan tu adalah lebih ringan lah. Okay. So bila cakap kebarangkalian akan ada lebih tu bagi saya lah, saya suka bagi contoh kepada penyakit influenza. Okay, macam influenza tu masa kecil kita dah cocok, tapi bila kita makin besar pun kita still ambil juga influenza booster dose tu. Kenapa? Kita nak siapkan badan kita tu sentiasa orang cakap protection tu sentiasa on top level lah, sentiasa cukup untuk elak daripada mendapat jangkitan influenza yang berikutnya lah. Okay, so kalau compare dengan influenza, kemungkinan besar memang akan ada dos-dos akan datang lah. Okay, so yang tu kita nantikan lah pengumuman daripada KKM lah sebenarnya. Okay. Cik Muhammad Fahmi, okey tak? Jelas tak yang tu? Ada tak Encik Muhammad Fahmi tadi yang dia tanya pasal ada Jelas doktor. Dekat chatting. jelas. So bagi jawapan saya tu memang akan ada lah. Cumanya tak tahu bila. Okay. Yang penting sekarang kita fokus kepada yang penting kita cukup 2 dos plus booster, itu yang utama sebab itu kita punya cakap at least itu kita punya baseline protection kita. Okay. Alright, so yang ni pula Nur Syahidah, kenapa boleh timbul pelbagai jenis varian virus tersebut? Okay, so untuk yang ni pun saya ada explain awal tadi. Saya cakap virus ni bila dia tak boleh hidup sendiri. Virus ni dia perlukan host, dia perlukan rumah.
So kita ni sebagai manusia adalah rumah yang terbaik untuk dia, orang cakap mengembang biak lah. Okay. So bila dia masuk dalam badan kita, dia akan adapt, dia akan cuba belajar kita punya sistem pertahanan tu, dia akan learn. So bila dia learn tu lah dia akan cuba bereplikasi, maksudnya bermutasi lah, kat situ yang dia akan jadi bermutasi. Mutasi ni yang kita panggil variant ni sebenarnya. So kenapa boleh terjadi ni? Salah satu puncanya adalah coverage vaksinasi lah sebenarnya. Ataupun kita punya kawalan penyakit. Ini bukan kita cakap di Malaysia, but then the whole world. Sebenarnya kalau kita satu dunia boleh, orang cakap apa, vaksin serentak, semua orang dapat dos yang cukup cepat kita vaksin, possible untuk variant ni muncul adalah rendah. But then kita tahu the whole world tu adalah coverage dia sangat besar. Setiap negara tu ada negara membangun, negara maju, ada negara yang orang cakap miskin yang tak mampu nak dapatkan dos vaksin yang secukupnya, tapi mereka ni still travelling the whole world. So peluang dia untuk spread dan memberi peluang kepada orang cakap vaksin tu untuk bermutasi tu adalah tinggi. So that's why kat sini kenapa terjadinya variant, kat situlah kenapa dia orang cakap muncul variant-variant ni lah. So variant ni sebenarnya adalah vaksin tu sendiri, tapi dalam bentuk yang lebih orang cakap dia lebih bijak untuk adapt kita punya sistem badan kita lah. Okay. Nur Syahidah, okay. Untuk soalan variant tu. Nur Syahidah, ada? Dengar tak? Ada. Dia cakap jelas. Jelas eh. Okay, alright. Ni Siti Aisyah pula ada cakap, mohon penjelasan tentang penangguhan pengambilan vaksin bagi kanak-kanak 5 hingga 12 tahun yang positif adalah 6 bulan. Jadi hari pertama, okey. Yang untuk soalan Siti Aisyah ni, yang ni saya pun masih belum clear lagi, tapi yang seperti yang saya punya understanding tu, macam kita cakap lah, virus ni punya respon towards sistem imun badan kita. Sebelum ni macam kita dewasa lah, contoh macam saya sendiri, kalau saya nak vaksin ni, tapi saya kena COVID. Okay. Tapi sebelum saya nak pergi saya kena COVID tu, sebelum ni memang kita ada arahan 3 bulan lepas dia kena COVID baru kita boleh ambil vaksin. Tapi selepas kajian yang berterusan dilakukan oleh saintis tu, dia orang cakap tak ada isu. Maksudnya bagi dewasa tak ada masalah. You dah kena COVID, besok you dah habis simptom semua, you dah boleh vaksin. Okay. Tapi macam budak pun sama, kita sebenarnya kita pakai yang sebelum ni macam tu. Lepas kita habis clear penyakit semua dah tak ada, kita dah boleh vaksin. Cumanya saya rasa yang ni ada laporan baru lah orang cakap daripada saintis yang di apa ni, peringkat WHO lah, peringkat kesihatan sedunia, yang menyatakan bahawa kita nak bagi gap sikit, sebab mungkin bila kanak-kanak tu dia dah kena COVID, badan dia sebenarnya tengah adapt dengan COVID tu, dia tengah build up dia punya immune system. So kita tak nak waktu dia tengah build up immune system tu, kita top up pula lagi, badan tu jadi lebih terkejut lah. So kat situ kita takut nanti boleh buat kesan orang cakap side effect yang lebih tinggi. So yang ni saya punya pendapat lah, sebab saya pun baru dapat info pasal ni pun masih baru lagi. Okay. So mungkin nanti kita tengok penjelasan daripada pihak PKM juga nantilah. Sebab sebelum ni tak ada isu, tapi sebabkan ada info baru yang diorang dapat tu, dan that's why diorang jarakkan 6 bulan ni. Kenapa? Salah satu tu lah supaya bila kita kena COVID, badan kita dah, budak badan anak kita tu dia dah biasa dengan sistem apa ni, dengan protection tu, dan bila kita jarakkan sikit dan kita top up lah, maksudnya vaksin tu akan jadi dia punya macam top up untuk pelindungan badan dia. Okay. Tujuannya salah satu kita nak mengurangkan orang cakap side effect yang teruk ni lah. Okay. Siti Aisyah, okay Okey. Okay. Jelas tak?
sebab yang ni pun dia ni baru ni tu, saya pun tadi pagi tadi pun saya tercari-cari juga ni info ni, saya tengok dah ada yang bertanya dah. Tapi memang setakat yang daripada yang kita faham tu lah, konsep orang cakap apa, vaksin ni bila dia dah masuk badan kita tu dia perlu time juga untuk adapt, untuk orang cakap menyesuaikan, seperti macam video saya tunjuk tadi tu lah. Okay, dia nak orang cakap nak build up kita punya sistem pertahanan tu. Alright, tapi tak apa, nanti kalau ada info tambahan nanti saya akan sampaikan dekat Puan Mezlina lah. Okay, untuk kita boleh forwardkan kepada Cik Siti Aisyah lah. Okay, alright. Okay, yang ni Umi Hayati, dia tanya apa kesan COVID pada pesakit hipertensi. Okay, so biasanya kalau COVID ni, sebab bila kita dah kena serangan virus tu, dia akan bagi orang cakap apa, bila virus tu masuk dalam badan kita akan bagi tindak balas lah. Salah satu kita nak buat immune system tu lah, pertahanan tu lah, respon terhadap jangkitan tu. So respon tu sendiri akan buat badan kita fragile. Fragile tu orang cakap apa, jadi lemah lah, tak kuat. So that's why kalau ada orang yang ada hypertension ni, dia dah, badan dia awal-awal lagi dah ada penyakit. That's why dia orang ni jatuh bagi kategori orang cakap yang berisiko tinggi lah. So bila dia orang kena COVID tu, kita takut kekuatan badan dia nak melawan COVID tu akan jadi lebih tak kuat lah, jadi lemah. So berisiko tinggi, di mana mereka boleh kena orang cakap sampai perlukan admission lah. So that's why orang cakap kesan COVID tu pada hipertensi tu, nanti memang tekanan darah dia pun akan jadi lagi tinggi, even dia dah makan ubat tak terkawal. Tapi ini bagi saya, ini adalah, saya cakap ni, saya cerita masa dia serangan acute lah, masa dia baru kena serangan tu. So that's why kita nak lindung ni orang-orang yang ada penyakit ni, macam manis ke, darah tinggi ke, asma ke, kanser, sama. Sebab mereka ni bila dah ada penyakit, diorang punya ketahanan badan tu tak sama macam orang yang tak ada penyakit. Okay, so that's why the best is kita kena protect diorang daripada kena COVID-19. So, okay Puan Umi Hayati? Sampai tak maklumat tu? Jelas tak? Dia cakap okey. Okay. Alright, banyak lagi soalan ni. Okay, tak apa. Nanti kita sambung lagi untuk soalan-soalan ni. Saya carry on dulu boleh? Ya, doktor. Saya boleh. Okay. Nanti kita sambung balik dekat yang ni lah. TS Azwani, alright. Okay, so back dekat kita punya slide tu tadi. Ini adalah golongan, yang ni tadi macam cakap tadi lah, golongan-golongan yang berisiko tinggi tu seperti yang ada kencing manis, darah tinggi tu, kita nak kena protect diorang. So diorang ni sebenarnya kita utamakan dulu untuk divaksin. Okay, so walau bagaimanapun masih ada juga golongan yang tak sesuai untuk divaksin lah, seperti ada alahan teruk ataupun alergik teruk dengan dos pertama COVID. Okay, so diorang ni adalah golongan yang secara perubatan kita kecualikan, sebab kita tak nak memudaratkan lagi lah. Sebab diorang dah ada orang cakap allergic kan, so kita tak naklah expose lagi dengan something yang boleh buat diorang punya allergic tu lebih teruk. Okay, so diorang ni adalah golongan yang kita kena lindung lah. That's why kita yang boleh vaksin, kita kena vaksin supaya kita boleh protect mereka yang tak boleh vaksin. Okay, so dari segi hukum pun kita tahu Majlis Mesyuarat Khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebahasaan Hal Ehwal Agama Islam dah bersidang tahun 2020 lagi. Memang hukum vaksin ni adalah harus bagi semua dan wajib kita untuk golongan yang dah ditetapkan oleh kerajaan lah. Okay, so bila kan antibody seorang itu bertindak selepas menerima vaksin COVID-19, secara umumnya lepas kita dah vaksin tu, badan kita perlukan sekurang-kurangnya 2 minggu lah untuk menghasilkan tindak balas imun. Okay, sekurang-kurangnya. So bila kita dapat second dose tu, kita punya protection tu akan jadi lebih optimum lah. That's why bila kita dah dapat second dose, after complete second dose tu baru kita dapat orang cakap cukup vaksin lah. Okay, so bagi yang dos tunggal biasanya 14 hingga 28 hari lah selepas dia divaksin, kita panggil dia badan dia dah optimum, so boleh prevent diri dia daripada mendapat jangkitan yang lebih teruk. So pada masa yang sama kita tengok dekat kita punya MySejahtera jugalah. So MySejahtera pun sama, bila tak cukup vaksin putih dah lengkap baru dia tukar warna
oren ni. So barulah kita boleh masuk kedai, pergi jalan, makan kat luar. Betul tak? Okay, so kesan samping susulan imunisasi AFI. So ini yang antara yang reason juga kita ni takut nak vaksin. Okay, sebab kita takut nanti dah vaksin doktor, nanti demam lah, sakit lah, nanti kan badan lenguh-lenguh kan, tak boleh nak angkat tangan lah. Okay, so itu adalah kita panggil adverse effect lah, kesan sampingan susulan imunisasi. So biasanya kesan samping biasa ni adalah demam, sakit kepala, sakit otot, sakit tempat cucuk, sejuk gigil, pening loya, ada yang sesak nafas. Okay, yang mana yang lebih teruk tu macam bengkak muka, gatal satu badan sampai susah bernafas, jantung jadi laju, sakit dada. Ini adalah yang teruk. Okay, tapi basically kita tahu yang kita dah pernah vaksin ni, kita pergi tempat vaksin tu dia buat apa? Dia akan pantau kan. Lepas kita dah cucuk vaksin tu dia akan pantau. Sebab kalau betul vaksin tu tak sesuai untuk badan kita, dalam waktu pantauan tu sendiri kita dah boleh rasa tak sedap badan. Okay, so at least setidaknya waktu you tunggu dia 15 ke 30 minit tu, kat situ kita ada medical lah standby, so that kalau ada kesan samping yang teruk ni kita boleh terus attend. Okay, but then kalau kita dah balik rumah pun kita ada rasa yang macam tak sedap tu, tak ada masalah, kita boleh report dalam MySejahtera punya aplikasi tu, ataupun kita boleh maklum dekat website MPRA ni, ataupun kita boleh pergi dapatkan rawatan di klinik berdekatan lah untuk masalah selepas vaksin ni. Okay. Walau bagaimanapun, sepanjang 2 tahun kita dah divaksinkan, proses vaksin ni di jalan, di mana Malaysia sendiri dah dekat 65 juta dos dah kita bagi. Baik Pfizer, Sinovac, AstraZeneca semua. Daripada jumlah dos-dos yang kita dah bagi semua tu, memang kita dapat lihat laporan serius tu tak banyak pun. Secara overall 0.0027%. Ataupun nama-nama lain 1, 2, 3, 4, 27 per 10,000 orang baru ada orang cakap dapat masalah AFI, apa tu, kesan samping yang serius. So basically cakap kita tak perlu risau lah. Okay, memang itu adalah orang cakap respon badan kita sebenarnya. Kesan samping ni adalah respon badan kita, sebab macam saya cakap tadi, kita inject tu adalah benda baru. Okay, maklumat baru. So bila badan kita dia nak dapat, dia akan proses. Dalam proses untuk membentuk imun badan tu lah kita akan keluar tanda-tanda kesan samping ni. Alright. So setakat ni yang kita dah buat di negara kita tu daripada awal Februari 2021 lah, which is kita dah buat program imunisasi COVID kebangsaan yang melibatkan 3 fasa sehingga Oktober 2021 lah, which is masa tu dah 22 juta lengkap divaksinasi. Which is masa ni kita capai lah yang kita nak kejar 80% tu Malaysian yang dah divaksin. Okay. Kemudian pada September 2021 kita start pula untuk remaja, sebab remaja pula dah orang cakap diluluskan untuk guna vaksin tersebut, dan sehingga kini dah ada 90% remaja dah lengkap vaksin dekat negara kita. Okay. Dan yang terbaru ni lah PIC Kids lah untuk kanak-kanak. So sebab kita baru dapat kebenaran kelulusan untuk bagi kanak-kanak, so start Februari 2022 ni kita dah start program PIC Kids lah. So mana yang tuan-tuan perempuan yang ada anak tu, saya galakkanlah dapatkan, sebab mereka ni dah start nak sekolah ni, at least kita bagi mereka ni perlindungan awal lah untuk prevent daripada jangkitan COVID-19. Okay. Alright, so still dah vaksin macam mana pun, berapa banyak pun, 2 ke 3 ke, SOP tetap kita kena jaga dulu, sebab kita tak nak orang cakap apa terbentuk varian-varian yang baru ni. So that's why still kita akan jaga SOP, but then kita akan going to endemic. So bila going to endemic ni, nama lain dia tu, kita harap COVID-19 tu dia tak mengganas seperti yang varian-varian macam Delta lah. Okay, so sekiranya kat sini nanti kita akan tengok ada pengurangan SOP. So kita lebih orang cakap kepada self-reporting lah. Maksudnya macam ada penyakit tu baru kita report. Maksudnya kita pantauan diri kita sendirilah. Okay. Alright, so untuk presentasi saya sampai kat di situlah. Okay. Setakat ni semua okey Jelas dengar Okay, so dapat saya sambung pula dekat bahagian soalan lagi tadi. Tadi sampai mana soalan? Okay, TS Azwan Aziz. Okay, beberapa negara termasuk Malaysia telah menjalankan trial vaksin berasaskan oral vaksin.
Okey, soalan ni saya belum dapat info lagi ni. Okey. Hmm, sebab macam mana saya nak cakap okey. Kita tahu keberkesanan ubat. Okey, ini dari segi sebenarnya dari segi ubat tu sendirilah. Okey. Dari segi ubat, keberkesanan ubat tu kita tahu ada beza antara ubat yang kita makan dengan ubat yang kita injek. Okey, saya bagi contoh lah. Sebab kita ni kat sini oral kan, oral tu makan. So yang injek tu macam kita vaksin sekarang injek. Okey. So keberkesanan macam respon dia lebih cepat sekiranya kita injek. Seperti contohlah saya bagi contoh lain. Saya bagi contoh lain kita cakap ubat tahan sakit. Okey, ubat tahan sakit ni lalu kita selalu sakit sangat-sangat, kita pergi dekat klinik, doktor akan cocok ubat tahan sakit. So bila dia cocok ubat tahan sakit tu, dia punya respon tu lebih tinggi compare dengan doktor, nah ambil ubat tahan sakit ni makan kat rumah. Okey. So kat situ. So that's why saya rasa dia orang buat kajian ni tujuannya supaya orang cakap lebih mudah lah kita nak menyampaikan vaksin tu, especially untuk budak lah kan, sebab kan sian lah nak cucuk budak-budak kan. So sebab ada kita sendiri dewasa pun kita takut nak kena cucuk jarum. Kalau ada benda yang kita boleh telan makan pun boleh buat protection, it's better. So mungkin kat situlah antara salah satu reason juga dia orang ada buat trial untuk oral ni lah. Tapi bagi saya yang lebih orang cakap lebih cepat lah tindak balas berkesan tu baiklah dari segi injection tu. Sebab dia lebih orang cakap target organ tu kita lebih direct instead of bila kita dah makan tu nanti kan dia masuk dalam kita punya sistem perut lagi. Dan waktu tu kan takut keberkesanan dia pun boleh jadi kurang juga. Okay. Encik Azwan, okey tak? Jelas. Ya. So itu pandangan saya lah. Okay. Ni pun first time dengan soalan macam ni. Tapi kita tengoklah macam mana, sebab yang setakat ni pun kita pun tak trial ni pun dia akan ada news juga, biasanya dia akan cari orang cakap sukarelawan tu je. So far kita belum dapat lagi apa-apa makluman dekat sini lah. Okay. So Puan Noriza Ahmad, kenapa respon badan untuk vaksin berbeza ya? Kenapa berbeza ya? Itu kalau bagi saya lah kenapa berbeza tu, sebab memang kita ni tak sama. Kan? Kita ni manusia dah dijadikan tu, setiap manusia tu dijadikan tak sama. Setiap kejadian tu ada dia punya specialty. So that's why respon badan kita tu, dia punya respon tu nak membentuk imun tu tak samalah. Dari segi orang cakap Islamik lah saya cakap kan. Tapi dari segi sains tu tengok daripada faktor usia lah. Budak, dewasa, orang tua, respon badan kita tu tak sama. Sebab masa budak mungkin dia lebih orang cakap lebih bagus lah sebab dia orang tu masih fresh. Dia punya, tapi budak mungkin paling bagus lah kita sebenarnya, sebab kita ni dah ada pendedahan. So badan kita punya sistem imun tu dah matang. Macam budak tu sistem imun dia masih lagi orang cakap dalam proses nak mematang. So that's why dia punya respon tu akan berbeza berbanding orang tua pula. Dia dah orang cakap dah lebih kurang sikit respon dia tu sebab faktor usia lah. Okay. Boleh tak Puan Noriza? Okey. Terima kasih doktor. Right. Kejap Okay. Puan Azura cakap, Assalamualaikum, sekadar berkongsi pengalaman di jangkiti COVID 2 kali, jarak 6 bulan bagi pertama, kedua. Pertama 16 Ogos dan kedua 17 Februari. Terdapat perbezaan kesan kali pertama dan kedua berjaya ringan sahaja berbanding kali pertama. Okay, untuk Puan Azura Ahmad ni, Alhamdulillah lah. Macam saya cakap tadi lah, mungkin macam saya cakap tadi, kita punya jangkitan pertama tu mungkin varian lain. Dan jangkitan dia yang kali kedua tu mungkin varian lain pula. So badan bila jangkitan pertama tu yang varian yang lain tu, badan dia dah ada imun, dah ada orang cakap ada antibody untuk menerima serangan yang berikutnya. That's why bila dia kena serangan kedua tu adalah lebih ringan lah. So ini yang kita harapkan sebenarnya. Okay. Sebab macam cakap lah, penyakit tu kita kemungkinan vaksin ni memang COVID ni kita akan live with COVID. Maksudnya COVID ni akan sentiasa ada. So is macam mana badan kita nak orang cakap nak adapt dan respon dengan jangkitan tersebut lah. Okay.
Alright. Dr. Muhammad Edi Rozi, adakah selamat bagi kanak-kanak yang mempunyai congenital heart disease untuk mengambil vaksin COVID? Dah telah korektif surgery, ambil aspirin daily. Okey, doktor, yang ni jawapan saya tu kena berbincang dengan pakar yang merawat kanak-kanak tersebut. Okey, sebab biasanya untuk kes-kes yang special macam ni, that's why macam saya bila saya jaga tempat vaksin pun saya akan tanya, you ada penyakit apa-apa tak? Macam contoh ada heart disease ke, ada masalah buah pinggang ke, which is mereka ni dah ada rujukan pakar dan memang kita nasihatkan mereka bawa segala maklumat kesihatan mereka masa datang kat PPV tu supaya kita boleh tengok sebab ada certain penyakit memang pakar akan cakap okey, pesakit ni sebenarnya dia lebih kenal pesakit tersebut. Pakar tu lebih kenal pesakit mereka dan mereka lebih tahu bahawa pesakit mereka tu kanak-kanak ke dewasa ke sesuai atau tidak untuk dapat vaksin tersebut. Okey. So Dr. Muhammad Edi Rozi, okey Jelas, terima kasih. Okay. So the best thing tu kita bincang balik dengan kita punya pakar lah sebab mereka lebih kenal pesakit mereka tu so that kalau mereka kata safe, okay, kita boleh bagi. Ataupun mungkin ada certain case tu pakar tu cakap dia boleh vaksin tapi dia tak boleh vaksin dekat PPP luar, dia kena vaksin dekat hospital setting. Then mungkin kita boleh dapatkan appointment untuk vaksin di hospital setting lah. Alright? Okay. Puan Rozila, selepas positif COVID ada tak tempoh yang ditetapkan sebelum ambil vaksin bagi kanak-kanak? Yang ni itulah yang saya cakap tadi. Memang kita ada dengar info ada penjarakan sikit lah, dia nak jarakkan sampai 6 bulan. Tapi tak apa, itu kita tunggu dululah announcement daripada pihak KKM lah. Okay. Puan Nur Syikin pula, hari tu heart rate anak saya tinggi semasa positif COVID, 170. Allah, adalah anak saya akan mengalami high rate lagi apabila divaksin nanti. Okay, so dekat sini Puan Nur Ashikin masa heart rate tinggi tu ada pergi seksi tak? Puan Nur Ashikin? Ada? Okay, so basically kenapa dia tinggi awal-awal tu tinggi tu sebab memang kena refer hospital kan? Betul, saya faham sebab ini dah kira cat 3 ke atas dah ni. Okay, so sebab bila kita kena jangkitan awal tu, okay, bila virus tu dah masuk, that's why cakap badan kita bertindak balas, respon. So respon dia tu yang menyebabkan kita demam, kita orang cakap apa, batuk, simptom-simptom tu keluar dan termasuk orang cakap heart rate ni tinggi lah sebab badan kita nak compensate jangkitan tersebut. Nak orang cakap nak melawan lah, proses melawan. So tapi adakah dia akan mengalami high rate lagi apabila divaksin nanti? Itu biasanya orang cakap kena pantau lah. Kita kena pantau. Okay? Sebab sepatutnya bila dah kena COVID tu dia dah ada immune system tu. By the time kita nak top up dengan vaksin tu, badan dia tu punya respon tu tak seteruk awal-awal dia kena jangkitan lah. Okay? But then ini jangan risau. Kita akan pantau. Maksudnya nanti lepas injection tu within the 15-30 minit tu kita akan pantau, kita akan tengok ada risiko tak, heart rate dia ada naik ke tak. Tapi kebanyakan case yang saya pernah tengok yang sebelum ni yang saya pernah attend, jarang lah dia jadi heart rate tu naik tinggi. Sebab macam saya cakap, mungkin heart rate awal tu sebab badan kita baru nak biasakan. Tapi bila kita dah kena COVID ni, bila kita top up dengan vaksin tu, memang akan ada juga tindak balas tapi dia tak seteruk orang cakap tindak balas masa serangan. Ataupun kalau tindak balas tu tinggi, kemungkinan besar dia mungkin ada alahan lah dengan ubat tu sendiri sebenarnya. Dia bukan isu orang cakap virus tu punya komponen but then allergic towards the vaccine itself. That's why apa-apa pun bagi saya sekarang ni dia punya heart rate normal kan, dah back to usual kan, tak ada laju semua kan. So sebenarnya itu adalah respon badan kita lah waktu yang dia heart rate tengah tinggi tu. Sebab masa kita tengah demam. Okay. So tapi apapun nanti masa bawa dia vaksin tu maklum dekat doktor yang jaga bahagian konsen tu, dia kena pernah masuk ward semua tu so that doktor tu boleh bagi pantauan ekstra untuk dia lah sebelum betul-betul bagi lepas vaksin tu, supaya kita boleh alert lah if any case ada changes apa-apa sekali. Okay. Jelas Puan Ashikin?
Alright. Okay, so setakat ni ada yang belum vaksin ke? Nak tanya juga, ada yang belum vaksin ke ataupun semua dah vaksin? Alhamdulillah sudah. So kebanyakan semua dah vaksin lah, insyaAllah. Okay. Saya berharap semua dah vaksin. Kalau boleh biarlah sampai ke booster. Tapi ke berapa, keempat, kelima tu kita tengok dan tunggulah. Okay. Ada yang dah vaksin tak booster je lagi. Kenapa tak booster lagi? Nur Jannah. Okay, so macam saya sendirilah, saya dah vaksin dan saya pun dah booster, tapi saya sendiri pernah periksa lah, orang cakap memang kita punya ada satu cek darah antibody COVID tu, okay. Bila saya cek memang betul, selepas saya dah 2 kali pun memang ada nampak sedikit penurunan, maksudnya orang cakap badan kita tu punya protection ada kurang, so that's why bila kita booster, Alhamdulillah protection tu ada dah naik balik lah, okay. So setidak-tidaknya macam saya cakap lah, bila saya kena COVID hari tu memang simptom saya tu very mild lah. So itu yang sebenarnya kita punya prospek tu kat situ lah sebenarnya. Okay. Kita tak nak kita dapat jangkitan yang lebih teruk dan boleh membawa maut. Okay. Bagaimana cara untuk menghilangkan simptom long COVID, gangguan pada tekak, batuk dan rasa tidak keselesaan? Okay. Cik Yazid itu pun sebab dia, kalau yang ni dia berterusan ke macam mana Encik Yazid? Ke dia ada time dia ke ataupun ada moment dia ke? Ada masa. Okey. So sebab biasanya kalau berterusan tu nasihat saya pergi check balik dululah, sebab kita takut benda lain pula. Bukanlah long covid, kita takut batuk tu, sakit tekak tu benda lain. Tapi kalau dari segi yang ada certain time tu, even saya sendiri pun terasa juga benda tu sebenarnya. Walaupun kita dah habis tempoh kuarantin, dah rasa dah okey, dah elok, tapi kadang-kadang tu macam saya cakap lah, dia memang orang cakap paru-paru kita tu bila kuman tu dia dah masuk dalam paru-paru kita, dia punya parut tu still there. Dia punya orang cakap parut lah, scar dia masih ada. So that's why akan ada certain moment tu kita akan keluar simptom yang kita cakap long covid ni lah. Cumanya kalau simptom tu memang mengganggu dan it affect mengganggu aktiviti harian kita, nasihat saya pergi buat check up. Pergi check, maksud kita buat x-ray balik, nak tengok balik betul ke benda ni memang ada something else ke, kita ada something else. Tapi kalau benda tu memang ada, cara yang terbaik kita cuba elak lah, sebab kadang ada orang cakap batuk dengan tak selesa tekak ni mungkin selepas dia buat aktiviti yang berat secara mendadak. So that's why kita nak kena orang cakap tengok kat situ, mungkin dari segi kita punya fitness ke, kecergasan ke. Okay? Okay tak Encik Aziz? So, okay, baik. Encik Arman, apa perbezaan keadaan pasien yang positif bervaksin dengan positif tak vaksin? Okay. So, yang ni sebenarnya kita boleh tengok daripada data kes harian. Alamak, saya tak ada pula nak share pula tadi. Kat mana orang cakap yang mana yang positif bervaksin dengan bervaksin, kita boleh nampak sebab kita perasan dulu masa 2020 2021 sebelum kita start vaksin ni, memang kita boleh tengok kalau kes tu 10,000, 7,000, 6,000 tu mesti kes kategori 3, 4, 5. Maksud kes tak ada sampai 4,000, maksud saya banyak. Sampai 2-3,000 kes 3, 4, 5 tu adalah tinggi. So ICU kita penuh, kita punya ventilator pun tak cukup untuk bantu pernafasan. Ini masa kita semua tak ada vaksin lagi. Tapi bila kita dah start vaksin, even though kes kita sampai 20-30 ribu, kita boleh nampak kat situ yang masuk ICU tu hanyalah sedikit. Kebanyakan kes pun adalah kes kategori 1 dan 2. So bagi saya kat situlah perbezaan dia sebenarnya, orang yang positif divaksin dan tak divaksin tu. Okay? Jelas Encik Arman? Alright.
banyak pertanyaan ni. Okay. So, setakat ni okey Semua clear Okay, ada lagi tak soalan sebelum kita menutup majlis kita pada pagi yang mulia ini? Tuan-tuan dan perempuan, ada soalan lagi tak? Kalau tak ada, so, ada satu lagi doktor. Ada satu lagi. Saya bacakan. Alright. Doktor, lepas ambil booster, sakit tulang belakang dengan pinggang semakin kerap. Okay. Sebelum ambil booster tu memang dah ada ke macam mana? Encik Fakrul Naim. Booster sakit. Encik Fakrul Naim sebelum ambil booster tu dah ada tapi tak sekerap sekarang lah. Okay. So booster dengan sakit tulang tapi kalau booster tu booster yang berlainan ke vaksin yang sama Encik Naim Sebab kita nak tahu kat situ jugalah. Okay, sebabnya setakat ni jarang jugalah yang saya terima report tu yang sampai ada, memang ada kes yang sampai dia cakap sakit badan lepas vaksin tu. Maksudnya itu orang cakap salah satu respon badan kita jugalah. Tapi kalau makin kerap tu sebab sebenarnya semua Pfizer kan. Okay. So mungkin masa cucuk 2 kali tu tak terasa sangat tapi dah booster baru terasa. Mungkin boleh buat further check up dulu, kita tengok dulu sebab kita nak tahu juga sakit tulang belakang dan pinggang tu causes lain dia. Sebab macam saya cakap lah, memang sebelum ni kita tak ada penyakit tapi lepas kita vaksin ni macam-macam penyakit datang. Okay? Tapi kemungkinan besar memang salah satu mungkin kita punya tindak balas respon badan kita terhadap nak membentuk sistem imun tu membuatkan kita datanglah tanda-tanda orang cakap simptom-simptom yang lain tu ataupun mungkin memang simptom tu nak datang. Maksudnya kalau kita tak cocok vaksin pun kita akan rasa juga benda tu. Okay? So that's why seeloknya bagi saya Cik Fakrul Naim boleh buat further check up dululah dekat fasiliti kesihatan yang berdekatan. Rule out dulu masalah orang cakap. Cari dulu punca kenapa sakit tulang belakang tu. Dan kemudian kita nak tengok balik lah either memang booster punya penyebab ke ataupun penyebab lain lah. Okay? Soalan last. Kalau anak ada asma, selamat tak nak ambil vaksin. Puan Hafizah, selamat. Okay? Memang orang cakap apa, mereka ni, orang yang ada asma ni sebenarnya orang nombor satu kita nak protect. So, diorang perlukan perlindungan tu yang paling penting. Sebab asma ni kan kita melibatkan kita punya pernafasan, paru-paru. So, COVID memang attack kita punya pernafasan, sistem paru-paru. So, bila diorang ni, kalau diorang ni kena COVID, diorang punya komplikasi tu lebih tinggi daripada orang biasa. Okay, sebab memang paru-paru diorang tu dah orang cakap fragile, sensitif. Lepas tu kita masuk pula virus kuman dalam tu. Even though kalau contoh anak puan batuk sesama demam kan, ada orang cakap pneumonia lah, jangkitan demam paru pun, dia akan jadi lebih teruk sikit daripada anak-anak yang tak ada asma. Okay, so that's why diorang ni selamat dan biasanya untuk budak asma ataupun yang ada allergic ni, kita punya pantauan dekat PPV tu kita buat 30 minit. Sebab kita nak tengok dia orang punya tindak balas vaksin tu lah. Tapi Alhamdulillah so far yang saya tengok okey je. Jangan risau. Okey. Memang kita galakkan yang ada asma ni memang kita suruh ambil vaksin tu. Alright. So yang ni Encik Amran, benar ke efek dari tadi Puan Hafizah okey Alright. So Arman Muhammad, benar ke efek dari Omicron akan detect semula sakit-sakit lama yang tak aktif dan efek tu kuat sebab immunity menurun? Macam mana efek dari Omicron. Ini macam mana nak jawab Dia bukanlah daripada efek daripada Omicron. Okay. Dia actually memang badan kita ni bila dia tak ada benda yang dah di-trigger, dia tak rasa. Okay. Tapi the moment kita dapat certain disease, which is macam kita kena COVID ni, bila badan kita punya sistem imun tu nak respon, dia akan respon the whole body. So that's why
sometimes memang ada penyakit lama ni akan bukanlah tak aktif, tak akan terasa. Okay. Ada sakit lama yang tak aktif, tiba-tiba aktif ni macam lain pula kan. Tapi mungkin ada certain case orang yang sebelum ni mungkin dia rasa dia okey, mungkin darah tinggi, kencing manis kan. Dia rasa sebelum ni dia okey, tiba-tiba dia kena COVID, betul dia kena darah tinggi pula lepas tu. Padahal sebenarnya dia tak check pun sebelum tu. Sebelum tu dah sebenarnya sebelum dia kena COVID tu dah tinggi dah. Dia tak menunjukkan tanda-tanda yang membuatkan kita nak pergi buat saringan awal tu. Okay. So saya tak rasalah dia punya efek sampai macam tu sekali. Okay. So it's towards, orang cakap it's trigger. Maksudnya that's why kita tak nak vaksin ni, COVID ni trigger kita punya, orang cakap immune system tu dengan lebih kuat lah. Secara alami seperti batu sadar tersamping pembelajaran. So Encik Ahmad cakap untuk recover dari COVID ada halangan untuk amalkan perubatan secara alami. Batu sadar dan lain samping. Bagi saya tak ada isu. Okay. Yang penting tu sebab this is kita cakap usaha. Usaha yang kita jalankan nak bagi dapat macam kesihatan tubuh yang baik lah. So kalau yang moden tu yes, memang kita akan buat. Tapi kalau kita ada nak cuba juga secara alami tu, insyaAllah boleh cuba, tak ada masalah. Yang penting setiap setahun tu kalau umur dah 40 tahun ke atas tu kena rajin buat pemeriksaan darah. Okay. Sebab bagi saya alternative medicine ni kita tak ada isu, cumanya kita nak make sure dia tak memudaratkan kita saja. Okay. So bagi saya tak ada masalah. Okay. Cik Sidi tanya, doktor pernah kena COVID? Ya pernah, saya baru kena awal bulan hari tu. Setelah 2 tahun saya berjaga-jaga-jaga, kantoi juga kan. So tak baik, sekarang ni dia macam cakap, soalan kita adalah you pernah kena COVID ke? Bukan. Soalan dia you sorry, maksud saya kena COVID tu tak rare. Dulu kena COVID tu rare. Sekarang ni kena COVID tu, siapa yang tak kena COVID tu rare. Special lah. So kantoi juga hari tu kena COVID. So alhamdulillah lah bila saya kena COVID tu dengan anak-anak saya pun berjangkit juga dapat satu rumah, tapi semuanya simptom ringan lah. So nasib baik juga masa tu anak saya pun dah ada vaksin. So bagi saya kat situlah ada membantu di situlah sebenarnya. Okay. So jangkitan yang dia dapat semua pun sama dan tak teruk lah. Alright. Salam doktor, sebelum mengambil vaksin tidak mengalami gatal, tapi lepas ambil vaksin gatal sangat teruk. Adakah itu kesan samping dari penggunaan vaksin? Siti Zarifah. Ya, boleh jadi. Itu adalah orang cakap apa, one of the side effect juga. Tapi ada pergi buat check tak lepas tu? Masa gatal teruk tu masa direct lepas vaksin ke atau dah balik rumah tu baru naik tanda-tanda ke macam mana? Selepas seminggu terima vaksin, okey. So masih boleh jadi sebab orang cakap tindak balas imun lepas kita dah vaksin tu kan proses badan kita nak buat imun tu dia up to 2 minggu. Okay. So even dah lepas seminggu kalau ada gatal-gatal teruk tu pun mungkin boleh jadi dia punya kesan samping. Tapi sekarang masih gatal-gatal teruk ke macam mana pun? Masih ada. Okey, kalau masih ada saya suggest pergi buat check jugalah. Okey, kita periksa kita pergi dapatkan rawatan dekat fasiliti kesihatan sebab kita nak tengok juga punca lain yang menyebabkan orang cakap gatal-gatal tu. Sebab saya cakaplah vaksin ni even though dia dah masuk, dia akan build up sistem pertahanan badan, tapi dia punya substance orang cakap bahan-bahan lain yang kita gunakan dalam vaksin tu yang untuk biar orang cakap maklumat virus tu sampai ke dalam badan kita. Sometimes ada orang dia masih allergic benda tu, tapi benda tu tak forever stay dalam badan kita. Dia akan dissolve juga. Sebab orang cakap macam kita makan ubat lah, ubat tu dia tak akan stay tu dalam badan kita selama-lamanya. Bila dia dah bagi respon ubat yang kita makan tu, kita akan orang cakap excrete dia, kita akan buang dia melalui buah pinggang, melalui orang cakap metabolisme dalam badan kita lah. Okay, so nasihat saya tu elok pergi buat double check balik lah puan ya. Sekiranya pesakit merupakan bekal positif COVID-19, bolehkah peguam pesakit yang baru positif? Adakah boleh mendapat jangkitan lagi? Boleh. Puan Syamimi, risiko nak reinfection tu ada. Maksudnya sekiranya bekal pesakit tu positif dan bergaul dengan pesakit yang positif, baru positif, dia boleh dijangkiti.
So that's why maksud saya bergaul tu pakai mask lah. Okay. Kita tak halang, tapi at least even though you dah pernah kena COVID sekalipun, jangan rasa kita ni kebal lah. Even macam saya sekalipun dah vaksin, dah kena COVID pun, bagi saya still takut. Mask tu still saya nak pakai. Okay, sebab kita tak tahu. Mungkin ada varian lain ke lagi. Mungkin kita boleh kena lagi sekali ke. Okay. Okay, kenalan saya baru positif tapi dah 3 minggu. Semalam buat ujian PCR macam masih tinggi iaitu 23. Mengapa ya? Sekarang ni warded di hospital, diagnosis ada sinus kat hidung. Diagnosis sinus kat hidung. Okay. Okay, so kat sini kemungkinan besar reinfection, Encik Arman. So ke reinfection. Tapi macam saya cakap, ujian PCR sememangnya lepas kita kena COVID tu memang up to 3 months tu dia akan detect. Tapi cumanya dia punya value dia tu besar lah. Tapi kalau value dia tinggi, means maksudnya dia ada infection baru. Maksudnya dia jangkitan baru lah. That's why dia punya bacaan tu masih tinggi. So maksudnya orang cakap dia kena jangkitan balik lah. Okay. So that's why saya cakap even though kita dah positif COVID, kita dah vaksin, still SOP tu kita kena jaga. Okay. Sebab kita tak tahu kekuatan virus-virus yang COVID ni yang variant, mungkin sebelum ni dapat variant lain, mungkin tiba-tiba dia dapat ada variant yang different variant, that's why badan kita tak biasa dengan variant tu dan menyebabkan jadi positif tu balik lah. Okay, Encik Arman. Susah tu. Relevan ke kita ke fasa ni? Itu mungkin kena tanya KJ kot. Saya tak nak cakap relevan tak relevan, tapi kalau ikutkanlah pandangan saya, memang Malaysia ni kita sebenarnya kita punya SOP tu kita sustain compare to different country lain macam Amerika Syarikat, UK kan. Dia orang dah cepat dah buka mask tu, dah tanggal mask, dah boleh duduk rapat semua macam biasa. So macam kita ni kita masih lagi kekal. So that's why kita punya arahan kita sama je. Kalau negara-negara luar tu dia orang SOP dia orang berubah lah, sekejap dah boleh, sekejap kan. Sekarang dia orang dah kena pakai balik. Sebab jangkitan tu tiba-tiba mendadak balik. So bagi saya kita sebenarnya kita dah ready. So kita punya endemic ni more towards kita punya behavior lah. Kita ni sebagai rakyat ni, sikap kita ni. So maksudnya bila kita 2 tahun ni kita dah memang dididik untuk follow norma baru, follow SOP semua tu, insyaAllah kalau kita masuk endemic pun saya yakin kita masih lagi boleh sustain benda tu. Okay? Sebab dah jadi kebiasaan pada kita. Dah jadi macam pelik pula keluar tak pakai mask, orang pandang, orang shy kan. So dah jadi satu kebiasaan. So cumanya mungkinlah ramai orang rasa macam tak relevan tu sebab kes masih berpuluh ribu. Kenapa kita nak endemik dulu sekarang kan? So mungkin ada orang berfikir ke situ lah. Tapi mungkin kat sini kita orang cakap dalam proses kita nak teach diri kita ni supaya boleh sustain norma baru tu even though kita di fasa apa sekalipun lah. Okay? Sebab macam saya cakap, COVID ni saya rasa dia takkan hilang. Macam dulu kita ada macam SARS kan, SARS yang SARS-CoV-1 tu lah. Tahun bila masa tu memang serangan tu pun yang teruk tapi kita boleh bendung dan jangkitan virus tersebut terputus. Tapi macam COVID ni dia macam going to, orang cakap, that's why saya suka compare dengan influenza sebab influenza tu tak putus-putus, dia masih ada, virus tu masih ada. Macam contoh virus denggi pun masih ada. Demam tu pun kita masih, demam kita masih ada. So sekarang ni COVID tu towards there lah, maksud kita masih ada tapi kita boleh buat pencegahan. Macam contoh denggi, kita tak nak nyamuk Aedes tu menyebabkan virus denggi kan. So kita buat pencegahan lah dengan sentiasa orang cakap membersihkan tempat tanggungan air, buang tempat tanggungan air, pakai spray, maksud kita hapuskan pembiakan nyamuk tu. So dekat situ kita boleh prevent virus denggi. So sama juga dengan COVID ni, kita mengaplikasikan orang cakap pencegahan tu kita punya daily living kita, setiap hari kita. So that's why kita masuk fasa apa sekalipun, bila kita dah ada kebiasaan tu insyaAllah okey lah. Kita boleh live dengan COVID tu lah orang cakap. Okay. Okay Encik Sidik.
So Puan Rosita dia nak share pengalaman last day HSO hari ni lengkap vaksin booster, diabetes dan high BP. Sepanjang HSO mild symptom, BP cantik pula, biasa border, demam tak ada, dedah je, sakit kepala sendi, cuma ada batuk singgah. Boleh ke batuk saya jangkit pada orang lain? Pakai mask. Boleh ke batuk saya jangkit pada orang lain? Pakai mask. Okay. So, okay, tengok dia dah vaksin Alhamdulillah. Jangkitan tu mild lah kan, tak teruk. Tapi bila cakap boleh batuk, boleh jangkit tu, kita tengoklah vaksinnya kalau dah tempoh. Macam saya tunjuk graf tadi, kalau kita dah habis tempoh kuarantin, memang kita punya virus load dalam badan kita tu dah rendah, insyaAllah kita kurang menjangkiti orang lain lah. Tapi bila batuk tu janganlah batuk depan orang kan. Kita batuk lah sopan sikit, tutup lah sikit. Itu memang kita punya etika batuk lah orang cakap kan. Alright. Tapi kalau kita tak sihat, bersimptom, dinasihatkan memang kita pakai mask lah lebih baik. Okay? Kalau kita ada berhadapan dengan orang ramai. So, Dok, adakah dengan vaksin boleh mencetuskan underlying disease yang kita hadapi tanpa sedar? Ini yang saya cakap tadi tu lah. Dia tak adalah mencetuskan. Tapi bila kita dah vaksin tu, bila kita tak... Lah sebelum ni mungkin kita tak tahu kita ada kecil manis ke, kita ada darah tinggi ke, kita sihat je. Badan tiba-tiba kita kena COVID. Kena COVID pula. Tiba-tiba, lepas tu kita ambil vaksin. Bila kita ambil vaksin tu, sambil kita berehat, tunggu pantauan tu, tiba-tiba kita rasa macam tak sedap badan. Lepas tu doktor check, tekanan darah kamu tinggi. So bila doktor check balik, lepas tu memanglah sebelum ni tak pernah darah tinggi, tapi sebabkan doktor tu pergi check dia punya tekanan darah jadi tinggi. So end up, lepas pantauan beberapa seminggu dua tu, dia dah didiagnose sebagai darah tinggi. So maksudnya sebenarnya dia dah ada darah tinggi tu tapi dia tak pernah check. So vaksin ni kat situ lah pencetusnya. Bila kita ada tanda tu, kita pergi check. Itu yang membuatkan kita detect kita ada penyakit lain. Okay. So dia tak adalah direct, dia tak semua orang macam tu. Okay. So that's why bagi saya, advice saya, age 40 dan ke atas, lakukanlah saringan tahunan. Which is kecil manis, darah tinggi, buah pinggang, kolesterol. Okay. Itu macam dah jadi satu kita punya, orang cakap, kita punya kena buat lah. By the age of 40 above lah. Itu saringan yang kita galakkan lah kepada orang ramai. Okay. Alright. Aman cakap sejauh mana kebenaran pembinaan imuniti selepas COVID jika dia boleh tempoh masa yang bertahan. Ini yang saya cakap. Biasanya lepas COVID Okay. Ataupun dari segi vaksin lah. Vaksinnya sampai 6 ke 8 bulan. Okay. Dia punya protection tu. Tapi dia punya imun yang dia buat tu biasanya dalam masa 2 minggu. Badan kita nak membentuk sistem imun tu perlukan 2 minggu. Tapi berapa lama dia bertahan tu, kita kena tengok juga badan masing-masing. Okay. Alright. Okay, doktor, rasanya itulah soalan kot. Soalan Mengancam soalan ni. Hebat jugalah. So, terima kasih pada... So, doktor ada apa-apa lagi? Itulah untuk bagi saya, untuk tajuk presentation saya sampai di situlah. Okay. Bagi saya penting lah. Vaksin tu penting. Okay. Dan memang saya faham, sebab saya pun pernah jumpa orang yang rasa macam tak perlu vaksin ni. Tapi bagi saya, kita ni kadang nak paksa pun susah. Okay. Kita nak paksa orang ni vaksin susah. That's why sampai KKM buat sampai orang cakap, sampai kita kacau dari segi MySejahtera apa semua. Jadi sebenarnya tak shock. Okay. So basically vaksin tu sebenarnya penting. Tujuannya kita nak buat kita punya body tu bersedia untuk jangkitan akan datang. Okay. So bukannya kita tak nak, boleh kena COVID, lepas tu dah ada protection dah, tak. Sebab kita tahu efek direct kita kena infection tu compare dengan kita dapat daripada vaksin tu berbeza. So takkan kita nak sakit-sakit baru kita bersenang kemudian. Tak, baiklah kita tak payah bersakit dulu. Okay. So kita cuba elakkanlah dapat daripada penyakit tu yang lebih penting. So pencegahan tu adalah yang lebih penting lah daripada orang cakap apa, mengubati lah orang cakap. Okay. Alright. Apa-apa pun, thank you so much untuk para tuan-tuan perempuan yang hadir hari ni, untuk soalan-soalan. Thank you so much. Memang menduga juga soalan-soalan tu. InsyaAllah kalau ada yang tak clear tu nanti, tak apa, nanti boleh forward dekat Puan Mezalina. Mungkin dia akan maklum kat saya lah. Nanti kita akan cuba cari solution lah, mana-mana soalan yang
tak sampai jawapan tu cakap. Okay. Thank you juga untuk pustakaan Rahmat Hikmah lah untuk jemputan untuk sesi pada hari ini. Alright, thank you so much. Assalamualaikum. Terima kasih juga pihak kami mengucapkan terima kasihlah kepada doktor sebab sudi bekerjasama dengan kami untuk topik kita yang hot pada pagi ni. So banyak juga soalan. So kita harapkan semua soalan-soalan terjawab lah ya doktor. Okey, InsyaAllah harap macam tu lah. InsyaAllah. Sebelum kita sedahkan kita punya program pada pagi ni, kita sudahi dengan tasbih kepada dan wa'az. Sebelum kita keluar, kita mohon semua peserta untuk buka kamera boleh. On kamera kita ambil gambar kenangan ramai-ramai. Okay. Tak? On kamera semua muka-muka handsome, cantik-cantik. Hai TS Dr. Azwan. Okay. 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor, terima kasih Pak Ahmad, terima kasih semua. Alright, thank you, thank you. Terima kasih. Jumpa lagi. Habis.